Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video pembelajaran kali ini kita akan masuk di 1.4 berkaitan tentang sel elektrolisis. Okey, dalam bab ini kita akan menghuraikan sel elektrolisis. Seterusnya yang kedua menghuraikan sel elektrolisis sebahagian leburan melalui aktiviti. Yang ketiga, menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan aqueous melalui eksperimen. Seterusnya membandingkan sel kimia dan sel elektrolisis dan menghuraikan penyaduran dan penulinan logam secara elektrolisis melalui aktiviti. Jadi masihkah kamu ingat apa yang berlaku di sel kimia pada pembelajaran 1.3 sebelum ini? Apa itu elektrolit? Ini bukan sel elektrolisis, ini adalah sel kimia yang kita belajar. Jadi elektrolit yang mana? Elektrolit yang adalah larutan yang di dalam beaker ni kan. Ni elektrolit. Okey, cikgu akan huraikan dulu apa itu elektrolit dan bukan elektrolit. Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey. Bukan elektrolit pula ialah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Okey. Apa kaitannya dengan sebatian ion dan sebatian kovalent yang telah kamu belajar di kata 4? Apa kaitannya dengan elektrolit dan bukan elektrolit? Okey, adakah masih ingat sebatian ion dan sebatian kovalent? Okey, jadi kita tengok pada gambar rajah ni ataupun peta ni. Okey, jadi ini adalah jadi kita tengok di mana terletaknya sebatian ion. Okey, di sini adalah sebatian ion. Okey, ini adalah sebatian kovalent. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Sebatian ion ni adalah elektrolit dan sebatian kovalent ni bukan elektrolit. Okey, jadi kita pergi ke elektrolit dulu. Sebenarnya elektrolit bagi kepada dua, iaitu sebatian ion dan juga sebatian ataupun asid dan alkali. Okey, ataupun asid dan alkali. Jadi untuk sebatian ion hanya dalam leburan atau larutan aqueous akan dapat mengkonduksikan elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Manakala sebatian ion dan dalam keadaan pepejal, dia tidak dapat mengkonduksikan elektrik kerana ion dalam struktur kekisi ion tu adalah tidak bergerak bebas. Okey. Manakala asid dan alkali, kita dah belajar juga di kata 4, dengan kehadiran air, asid dan alkali mengayon di dalam air. Oleh itu dia dapat mengkonduksikan elektrik juga kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Manakala asid dan alkali yang tanpa kehadiran air, dia tidak dapat mengkonduksikan elektrik kerana tiada ion-ion yang bergerak bebas. Okey, itu adalah elektrolit. Dan bukan elektrolit pula adalah sebatian kovalent. Jadi kovalentnya dia tidak dapat mengkonduksikan elektrik kerana dia wujud sebagai molekul. Di dalam molekul ni dia tiada ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Okey, jadi cuba kenal pasti yang mana satu elektrolit dan yang mana satu bukan elektrolit. Yang mana satu sebatian ion dan mana satu sebatian kovalent. Jadi kita tengok yang pertama, plumbum 2 bromida. Jadi plumbum 2 bromida ni dia ada apa? Dia ada asalnya dia ada Pb 2+ dan Pr-. Jadi ini adalah sebatian ion lah. Maksudnya ini adalah sebatian ion dan dia juga elektrolit. Jadi ini boleh plumbum 2 bromida boleh mengkonduksikan elektrik. Kita tengok natrium klorida, NaCl. Nampak ada ion-ion yang bergerak bebas. Jadi ini juga adalah sebatian ion dan juga elektrolit. Manakala asetamida dia adalah sebatian kovalent dan juga
bukan elektrolit, sama juga dengan glukosa, dia ada sebatian kovalent dan bukan elektrolit, dan kedua-duanya tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, jadi mengapa bahan elektrolit dapat mengkonduksikan elektrik? Ya, tengok pada rajah 1.1. Ini adalah menunjukkan bahawa mengapa bahan yang kita panggil elektrolit itu dapat mengkonduksikan elektrik. Sebab tadi kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Jadi ion-ion inilah yang akan membawa cas. Contoh dalam ni dalam mangkuk pijar ni dia ada leburan plumbum 2 bromida. Jadi bila dipecahkan pada juzuknya dia ada Br- dan Pb2+. Jadi dia akan bergerak secara rawak dalam berbagai arah. Jadi ion-ion ni yang akan membawa cas. Sama juga dengan contoh sama juga seperti di sini larutan natrium klorida. Jadi apa beza dia? Ini nampak sini dia kata leburan. Okey, ini larutan. Bila larutan nampak dia ada Cl, dia ada Na dan juga OH. Apa lagi yang ada? Dia ada H+. Nampak? Kalau larutan dia ada 4. Ada tambahan OH dan juga H+ kat sini. Tapi kalau leburan dia tak ada air lah maksudnya kat situ. Dia tak ada H2O. Bila dipecahkan jadi OH dan H+. Okey, jadi mengapa pula bahan bukan elektrolit tidak dapat mengkonduksikan elektrik? Okey, jadi contoh tadi asetamida dan glukosa dia tidak dapat mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur atau aqueous kerana wujud sebagai molekul. Okey, dan tidak dapat ataupun tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Jadi tiadalah ion-ion yang membawa cas. Okey, seterusnya adalah konduktor dan elektrolit. Okey, jadi apakah konduktor dan elektrolit ini sesuatu yang sama ataupun berbeza? Kalau kita dari segi asasnya, dua-dua dapat mengalihkan arus elektrik. Okey, tapi sebenarnya dia sama ke atau berbeza? Okey, kita akan tengok di jadual ini. Jadual ini menunjukkan perbezaan antara konduktor dan elektrolit. Okey, jadi yang pertama, apa perbezaan dia? Bagi konduktor, dia adalah bahan yang mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Konduktor dia tidak mengalami perubahan kimia. Manakala elektrolit ia bahan yang mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, bagi konduktor adalah bahan yang mengalihkan elektrik tanpa mengalami penguraian. Dia tak ada penguraian. Tetapi bagi elektrolit, dia bahan yang mengalihkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada juzuk-juzuknya. Macam tadi kan. Tadi kamu tengok kan, PbBr2. Dia pecahkan kepada Pb2+ dan juga Br-. Maksudnya dipecahkan kepada juzuk unsur-unsurnya. Okey, yang ketiga, dapat mengalihkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bergerak bebas. Itu bagi konduktor. Tetapi elektrolit, dia dapat mengalihkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Okey, kalau konduktor dia elektron. Okey, seterusnya, perbezaan yang keempat, kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu meningkat. Manakala elektrolit, kekonduksian elektrik semakin bertambah apabila suhu meningkat. Okey. Yang perbezaan terakhir adalah contoh konduktor adalah logam dan grafit. Tetapi untuk elektrolit contohnya adalah seperti sebatian ion yang kita bincangkan tadi serta asid dan juga alkali. Okey, jadi 1.4 inilah yang kita akan bincangkan berkenaan tentang elektrolisis. Jadi apa itu maksud elektrolisis? Ia ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus mengalir melaluinya.
Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya kamu boleh rujuk di aktiviti makmal 1E ya. Daripada buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 34. Okey, jadi kita akan bincangkan aktiviti makmal ini. Jadi tujuan dia adalah untuk mengkaji elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Okey, jadi dalam ni adalah plumbum 2 bromida ya sebagai elektrolit dia. Bahan dia adalah serbuk plumbum 2 bromida. Okey, radas dia kita tengok ada bika ya, bika, ada mangkuk pija. Mangkuk pija ada mentol, apa lagi, bateri. Okey, lagi ada elektrokarbon. Okey, wayar penyambung, ini wayar penyambung dengan klip wayar, Swiss ya, Swiss, tungku kaki 3, alas sebeserta alas, segitiga tanah liat dan penunuh Bunsen. Itu adalah dia punya bahan dan radas. Okey. Jadi seterusnya ya, kita bincangkan prosedur dia. Ya, pertama isi mangkuk pijar dengan serbuk plumbum 2 bromida sehingga setengah penuh. Maksudnya mula-mula dia masukkan serbuk dulu. Okey, dalam ni dia masukkan serbuk. Okey, seterusnya letakkan mangkuk pijar di atas alas segitiga tanah liat pada tungku kaki 3. Okey, sambungkan yang ketiga, sambungkan elektrokarbon pada bateri, mentol dan Swiss dengan menggunakan wayar penyambung ya, macam rajah ni. Okey, seterusnya keempat, panaskan serbuk plumbum 2 bromida sehingga lebur. Maksudnya tadi dia masukkan serbuk kan. Tujuan dia panaskan supaya plumbum 2 bromida tu lebur. Okey, yang kelima, celupkan elektrod karbon ya ke dalam leburan plumbum 2 bromida dan hidupkan Swiss untuk melengkapkan litar. Jadi yang keenam, perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku pada anod. Selepas 5 minit, matikan Swiss dengan cermat ya, tuangkan leburan plumbum 2 bromida ke dalam sebuah bika. Jadi perhatikan bahan yang terbentuk pada anod dan kathod dan rekodkan pemerhatian. Okey, jadi dalam eksperimen kalau kita buat, kita kena tengoklah pemerhatian dia. Okey, jadi cikgu nak bincangkan dari segi apa yang perlu kamu tahu tentang eksperimen ini. Okey, seterusnya kita boleh huraikan eksperimen ini berdasarkan poin-poin yang cikgu dah ada 7 poin yang cikgu bagi kat sini. Okey, yang pertama kita bincangkan dari segi ion yang hadir. Okey, apakah ion yang hadir? Jadi kalau kita kat sini kita ada PbBr2. Jadi ion yang hadir dalam ni ada Pb2 plus dan juga Br minus. Inilah ion-ion yang hadir dalam elektrolisis leburan plumbum 2 bromida ini. Okey. Yang kedua adalah terminal anod dan kathod. Okey, jadi macam mana nak tentukan terminal anod dan kathod? Kita tengok pada terminal bateri. Okey, yang panjang ni adalah terminal positif. Okey, ini adalah terminal negatif. Jadi anod ya adalah terminal positif dan kathod adalah terminal negatif. Okey, seterusnya ion-ion yang bergerak ke anod dan kathod. Jadi kita ada 2 ion bagi leburan plumbum bromida. Okey, yang mana akan bergerak ke anod dan mana yang akan bergerak ke kathod. Jadi yang akan bergerak ke anod, yang ini terminal positif, adalah ion yang bercas negatif. Okey, Br ni akan bergerak ke anod, manakala ion yang bercas positif iaitu plumbum 2 akan bergerak ke kathod. Okey, selesai yang ketiga. Keempat, persamaan setengah di anod dan di kathod. Okey, kita pergi ke anod dulu. Okey, jadi anod tadi Br. Okey, di anod tadi Br minus akan pergi ke anod.
Okey, jadi apa berlaku di anode? Okey, di anode ini Br yang kaya dengan cas negatif atau berkaya dengan elektron, dia akan melepaskan elektron. Okey, untuk membentuk Br2. Okey. Jadi, kita boleh seimbangkan persamaan setengah. Jadi akan melepaskan 2 elektron lah. Okey, jadi elektron di anode ni akan dilepaskan dan bergerak ke litar luar. Okey, untuk diterima di kathod. Jadi di kathod apa yang terima? Okey, yang akan terima adalah Pb2+, akan terima elektron. Okey, jadi terima elektron untuk membentuk Pb. Okey, kita seimbangkan. Sini ada 2 charge, maksudnya dia terima 2 elektron. Okey, ini adalah persamaan setengah di anode dan di kathod. Seterusnya hasil terbentuk di anode dan di kathod. Jadi hasil kita tengok yang di sebelah kanan. Di anode apa yang berlaku? Ya, akan ada bromin. Manakala di kathod hasilnya adalah plumbum. Okey, seterusnya bagaimana hasil di anode dan di kathod terbentuk? Okey, kita sebenarnya untuk menguraikan hasil ni kita boleh rujuk je pada persamaan setengah. Okey, jadi di anode kita tengok persamaan setengah dia. Okey, ion bromida ya membebaskan 1 elektron untuk membentuk atom bromin. Okey, jadi 2 atom bromin ni ya bergabung membentuk molekul bromin. Okey, ataupun kita boleh huraikan 2 ion bromida membebaskan 2 elektron membentuk molekul bromin. Itu bagaimana kita nak huraikan hasil yang terbentuk di anode. Okey, atau kita huraikan di kathod pula. Okey, di kathod apa yang berlaku? Ion plumbum 2 menerima 2 elektron membentuk atom plumbum. Jadi kita kena cakap lah, plumbum ni atom, Pb2+ ni ion. Okey, ini bagi di anode, Br2 ni kita kena cakap dia adalah molekul. Okey, seterusnya yang ketujuh, ya, persamaan ion keseluruhan. Jadi kalau kita macam mana nak gabungkan persamaan ion keseluruhan, ada kita gabungkan 2 persamaan setengah ni. Okey, jadi kita ambil mula-mula kita kena ambil je dia punya bahan, maksudnya kita ada 2 Br tambah Pb2+. Okey, jadi elektron ni tak payah sebab sebelah kanan dengan sebelah kiri kita boleh potong. Okey, jadi menghasilkan Br2 tambah Pb. Ini adalah persamaan ion keseluruhan. Okey, jadi apakah pemerhatian yang kita dapat dalam eksperimen ini? Jadi kita dah tahu tadi di anode tadi. Tadi kita cari di anode tadi dia ada bromin. Di kathod ada plumbum. Okey, jadi di ion ni ada Br2 dan di sini ada Pb. Jadi pemerhatian dia, ya, untuk di anode, gas perang dibebaskan pada anode. Okey, manakala pemerhatian di kathod, pepejar kelabu terbentuk pada kathod. Jadi inference bagi di anode, ya, gas bromin Br2 terhasil, manakala inference jika ada pepejar kelabu terbentuk di kathod, inference-nya adalah logam plumbum terbentuk. Okey, kamu tengok gambar rajah ni. Ni dah Br2 dia akan pergi ke anode. Okey, dan Pb2+ dia akan pergi ke kathod. Okey, ini adalah kesimpulan yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey. Okey, dalam eksperimen tadi,
Ya, semasa elektrolisis mengapakah hanya menyala, mentol hanya menyala apabila plumbum 2 bromida telah lebur. Okey. Jadi ingat tak eksperimen tadi, mula-mula kita masukkan serbuk. Panaskan serbuk tu. Jadi bila serbuk tu dah melebur, baru mentol tu menyala. Kenapa mentol tu baru menyala ketika lebur? Jawapan dia, plumbum 2 bromida PbBr2 ialah sebatian ion yang mengandungi ion-ion plumbum 2 Pb2+ dan ion Br-. Itu sebab dia. Sebab dia dah pecah pada juzuk-juzuk ion Pb2+ dan Br-. Jadi pepejal plumbum bromida dalam keadaan serbuk tadi ataupun PbBr2 tidak boleh mengalirkan arus elektrik kerana ion plumbum 2 dan ion bromida Br- berada dalam struktur kekisi yang tetap dan tidak bebas bergerak. Tadi katakan elektrolit hanya boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Jadi dalam keadaan serbuk atau keadaan pepejal, dia tidak wujud sebagai elektrolit yang mengkondisikan elektrik. Okey, ini adalah carta alir elektrolisis yang lebih mudah untuk orang faham. Mula-mula tadi kita kena pecahkan ion yang hadir. Kita kena pasti yang mana bergerak ke anode, yang mana bergerak ke kathod. Seterusnya boleh tulis persamaan setengah. Seterusnya pada pemerhatian tadi, kita kena pasti apa yang berlaku. Okey, seterusnya namakan hasil pemerhatian. Okey, seterusnya kena terangkan pembentukan yang terbentuk ataupun pembentukan hasil yang terbuat pada anode dan kathod. Okey, dan akhir sekali kita kena pasti yang mana adalah tindak balas pengoksidaan, yang mana adalah tindak balas penurunan. Okey, jadi pada anode dia adalah tindak balas pengoksidaan dan pada kathod dia adalah tindak balas penurunan.